lupa akan barang selain daripada Tuhanmu. Ketika tu mu ingat, ketika mu lupa yang akan barang selain pada Tuhanmu, mu ingat ketika tu. Maka setengah pada barang selain pada Tuhanmu apa? Barang selain pada Tuhanmu semua makhluk kan? Ma siwahu panggil alam. Ma siwahu tu selain daripada Tuhan termasuk dirinya sendiri. Kita tak? Tak ma siwahu ni. Allah, barang selain Allah. Setengah pada barang selain Allah, diri kita. Muzikirkan Tuhanmu ketika melupakan yang akan barang selain. Sebab tu kalau itu la ilaha illallah masih dia ingat kita yang berzikir. Artimu masih lupa ke Allah. Hoi, tinggi siapa kata hoi. Nah, itu mutabak yang khawasil khawas. Sebab tu diri dia tu wala diam tidur bangun dalam zikir. Tu mutabak tu lah tu. Maka duk bercara yang ni ke situlah. Maka berasa berlawan ke tak dengan kita kata kita buat semua tu makhluk. Itu yang maksud kata hati kita tak bergantung dengan makhluk. Setengah makhluk diri sendiri, setengah makhluk amalan yang kita lakukan. Sebab tu bagi orang itu kadang-kadang dia malu bila sebut la ilaha illallah, dia malu. Ini macam contoh kita dah berdepan gini, ya Muhammad, oi tak malu ni orang dekat. Dia pengen guna adab, diam saja. Tu bagi mereka itu. Nah, apa kita nak pertekadkan diri sendiri, tak boleh. Waktu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang nak pilih siapa yang ia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Itu pilihan Allah lah. Jadi ada mereka yang seperti ini. Sebab ada mereka lah kita masih lagi apa dia ni dak kekal lagi dunia ini. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu. Itulah maksudnya apalah jadi artinya martabat ikhlas secara garisan umum iaitu 3 martabat awam, tapi semuanya tergolong dalam kata lillah. Tapi mereka tadi bukan sekadar lillah, dia naik billah. Ada beza. Buat amal lillah kerana Allah. Walaupun kerana Allah semata-mata pun masih ingat dirinya yang beramal. Bila orang yang bertekad sampai tadi dia panggil amal billah. Bukan lillah lagi. Billah. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ini dengan taufik dari Tuhanku. Tidak ada aku. Tu kali-kali tak faham ada juga kita suka jahat dan sesatlah mereka tadi. Tidak. Itu dia. Jadi kita orang awam tu sesuai dengan munasabah lah begitu. Sebab itulah hadis targhib dia banyak tu kita perlu pada hadis targhib. Kalau kita kurang galak dalam beramal kan kita menggalakkan dengan hadis targhib, hingga ulama ittifaq bahawa digunakan bab fadail, bab targhib wa tarhib sekalipun hadis yang dhaif. Untuk nak angkatkan, nak membangkit semangat supaya kita tu cergas dalam amal. Kalau kita tu berasa tak hirau dengan larangan, maka kita gunakan hadis tarhib sekalipun hadis itu dhaif untuk nak menakuti berasa kita rasa takut dan gerun. Itu di antaranya. Nasbah kita orang awam. Dan nasbah orang tadi tak apalah, dia hanya dengan Allah, dengan Allah. Baik. Kalau kira masa tu kita ada lagi lebih kurang 15 ataupun 20 minit. Boleh. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari perempuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kesediaannya untuk memberi arahan kepada kami wanita remaja yang ingin memasuki jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. Bagaimana cara kami memelihara diri saat memasuki dunia luar yang lebih bebas? Itu pertanyaan yang apa akhir sana.
luar ke apa asal saya. Ya. Masya-Allah. Ya ni pun susah juga. Ambil lagi keadaan dunia di hari ini, walau bagaimanapun agama kita tetap pengajarannya tak berubah hingga mengikut keadaan masa, kan? Nah, jadi pertanyaan bagi wanita perempuan tadi, bagaimana kita sebagai wanita untuk nak meningkatkan pengajian kita, apa secara tinggilah kita panggil tinggi kelas, untuk mananya untuk luar negeri dan sebagainya. Sama ada di luar negara ataupun dalam luaran ataupun dalaman, kita nak mengaji dalam bentuk tinggi bagaimana? Ya, kalau kita mempunyai suami itu tergantunglah kepada si suaminya. Kalau kita punya suami, kalau kita belum punya suami, kita tergantung dengan apa dianya, iaitu ibu bapa kita. Hatta sehingga katakan perempuan, bagi kita lelaki pun ada setengah-setengah masalah pengajian kita nak belajar, apa itu tergantung juga dengan ibu bapa, bila diizin oleh ibu bapa. Ada setengah-setengah masalah. Tapi kalau kita nak belajar hubung kait dengan fardu ain, itu tidak ada hak sama ada suami ataupun ibu bapa nak menghalalkan kalau sangkut paut dengan fardu ain. Itu pun dengan kait jika ibu bapa kita itu tidak mempunyai pelajaran yang boleh ajar sendiri. Begitu juga si suami, kalau dia tidak ada mempunyai pelajaran yang boleh ajar sendiri terhadap isterinya, dia tidak ada hak nak melarang jika belajar mengenai fardu ain. Adapun selain pada fardu ain ialah fardu kifayah, sunnah muakkadah. Bila fardu kifayah dan sunnah muakkadah, bagi perempuan tak sebegitu bebas macam lelaki. Tengok perempuan tidak sangat digalakkan kepada berjamaah, sekalipun tidak dilarang. Kan? Jadi bermakna berhati-hati. Bukan kata secara mutlak. Tengok, perempuan tidak ditutupkan jemaah. Tapi kalau hadir juga sah dengan cukup syaratnya. Gugur zuhur, tak payah lagi ulangnya zuhur. Begitu juga nak hadir jemaah. La tamna'u nisa'akumul masjidah. Jangan kamu larang mereka perempuan itu hadir ke masjid, kerana memandangkan kepada masjid ini baitullah, baitum min buyutillah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni idafah litasyrif, rumah tempat kemuliaan nasbah dengan tempat-tempat lain. Kalau ia minta nak pergi ke sana, ke masjid berjemaah, apa lagi nak mendengar, di samping mendengar ajaran agama di sana, jangan kamu tegah larang mereka kerana nak pergi tempat baik. Tetapi di samping itu pun bukan mutlak, sebab dia kait wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik. Kalau nak minta hadis, saya nak pergi jemaah di masjid, jangan larang mereka. Ya boleh. Sebab kau minta nak pergi ke pasar, kami benar. Pergi ke pasar benar, ke masjid tak benar. Macam mana tu? Ini tilik pada keadaan lah. Terserahlah kepada yang punya penilikan tu sendiri. Suami ada hak. Suami ada hak. Tapi mana nak menyata kata, kalau dia minta nak pergi pada tempat yang baik, tak usah larang dia. Tapi di samping itu di rumah mereka lebih baik, kerana memandang kepada astar, lebih tertutup, lebih selamat. Tilik pada situ. Dan juga masalah menziarahi kubur, kan, ada riwayat la'anallahu zawara, Allah laknatkan perempuan-perempuan yang menziarahi makam kubur. Itu secara umumnya. Tapi ulama ditangguhkan jika bawa pada fitnah. Sebab ada hadis lain pula sarif yang memalingkan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ketika saya menziarahi kubur, apa saya nak kata? Lalu diajarkan cara beri salam. Ini menunjukkan bahawa bukanlah perempuan itu dilarang semata-mata menziarahi. Ada yang hadis menunjuk tak dilarang, apa digunakan laknat, menunjuk tak kabair,
Bila sebut kalimah laknat menyebut tak ada dosa besar kan. Di sini pula tidak dilarang, bagi ajar pula cara beri salam ketika ziarah. Ini himpunnya hadis ini ditangguh ke atas. Satunya fitnah, yang keduanya bergaul bebas. Itulah ditanggung begitu. Artinya kalau kita nak pergi berziarah yang makam itu selamat daripada fitnah, tertutup, maka itu dibolehkan. Tapi tidak sangat menggalakkan. Begitulah daripada huraian tadi. Mudah-mudahan masuk di dalam pertanyaan tu tadi. Kita nak melanjutkan pelajaran kita di luar ke ada apa ni, terserahlah tengok kepada keadaan. Dilihat pada keadaan masa kita di akhir ini agaknya berbeza daripada dulu. Ini pulang kepada selamat dan pula jaga daripada fitnah. Itu di antara lain. Itulah di antara. Sebab bagi ibu bapa pun kadang dia tilik anak minta nak pergi belajar, maka ibu bapa pula punya tilik. Punya tilik lah, nampak nak selamat ke tidak, ke apa maslahat ke tidak, terserahlah. Tapi kalau bapa tak izinkan, seelok kita patuhlah. Begitu juga kalau kita punya suami, ini tergantung amalan kita semua tu di atas taat kepada suami. Itulah di antara lain. Itu cara garis umum lah tu. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya ada kami membagikan pertanyaannya. Satu saja, ada yang lain sudah mendapat kesempatan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang ini pertanyaannya bahwa kami ini sudah belajar begitu lama, walaupun banyak pemain-main bahwa termasuk aku final ini adalah guru saya. Beliau mengajar saya kelas 6 dulu di Darumah. Alhamdulillah sampai sekarang saya dengan aku selalu dalam keadaan. Jadi yang jadi pertanyaan yang membingungkan, Ahlussunnah wal Jamaah mendaftar pada zahir, majbur pada batin. Sedangkan pada satu suci, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita ini mau memilih misalnya minum Muhammad atau tinggalkan. Itu ada empat ikhtiarnya. Kita pilih minum. Itu pun khalqun Allah. Kita pun kalaupun kita tidak minum, itu juga dipilih oleh Allah. Sehingga ikhtiarnya kita itu lenyap seolah-olah. Nanti kita pun diazab karena kita ditaklifkan minum Muhammad kena siksa. Ini sebenarnya ikhtiar ke mana? Ya, kalau hilang ikhtiar dari kita, tidak ada salah lah. Sebab kita ni ada ikhtiar dan usaha, itulah dikira salah. Kalau tidak ada ikhtiar usaha bagi kita, tidak ada salah. Macam tadi, soal tadi kalau kata hilang ikhtiar. Ikhtiar tak apa ya? Kita faham macam mana? Ikhtiar tak apa? Kita pilih mengerjakan perbuatan maksiat. Kita pilih mengerjakan perbuatan maksiat. Kenapa ada pilih? Gak pilih tu kalau kita datangnya dari mana? Pilih tu semata-mata kita ke dari Allah. Semuanya dari Allah. Sebab itulah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ai wa rabbuka yakhtar. Atas pada yakhluqu. Wa rabbuka, Tuhan kau Muhammad, ya yakhluqu ma yasha'. Ia menciptakan apa barang yang ia kehendak. Wa yakhtar, arti Tuhan kau Muhammad ikhtiar, kata jumlah kita juga. Tapi ikhtiar ni ibarat daripada iradat. Ikhtara yakhtaru ikhtiar, sebab Allah daripada arada yuridu iradat. Semua tu kehendak dari Allah. Ia menentu dari Allah.
Nah, bila ia menentu begitu, ialah berlakunya begitu. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Itu secara hakikatan. Secara hakiki semuanya dari Allah. Lepas tu ia dikatakan baik dan jahat, itu syariatnya. Nah, bila tidak dilarangkan, dia panggil innal asla fil asya lil ibahah. Nah, semua perkara pada asalnya ialah lil ibahah. Sebelum datangnya syarak melarangkan, asalnya ibahah. Sebab tu arak dan judi sebelum dilarangkan, sebelum tu ibahah. Sebab tu dah apa dia puak-puak sahabat masa di Mekah dulu masih lagi mereka minum arak kan. Masih mereka judi dan sebagainya belum dilarang. Jadi asal semua perkara lil ibahah. Bila datang larang barulah dijadikan panggil haram. Adapun makruh. Nah, dilarangkan. Kemudian bagi kita sebagai hamba, kita ada punyai apa dia akal. Ya Allah Taala jadikan inna sam'a wal absar wal afidah. Kan Allah Taala jadi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dengan adanya mata kita dapat, Allah Taala menjadi basar, dapat melihat dengan hasatil basar. Kita adakan telinga simak, Allah Taala menjadikan padanya hasatis sam'. Allah Taala menjadikan akal, dengan dia dapat kita tafakkur, berfikir. Kemudian bila sekiranya kalau Allah menghilangkan yang tu, yakni hilangkan perasaan kita, ikhtiar dari kita tidak ada, arti kita buat dengan tidak sengaja kita, maka itu panggil tidak diambil salah kan. Tidak diambil salah. Jadi apabila kita ada sengaja, di situlah sana kepada kita ada sengaja, itu dikira salah ataupun dikirakan balasan baik. Nasbah pada situ. Tapi kerana nasbah pada hakikat tadi, yang ia, hak dia semuanya. Ingat siapa pernah Nabi Musa alaihissalam masa dia dulu, dia pernah musyrik, bagaimana ini hamba kamu, ini syurga, ini neraka. Allah tidak jawab secara perkataan, hanya Allah perintah kepada Musa suruh menanam. Tanamkan gandum, katalah umpamanya, bila tanam sampai masanya diketamkan, dipotongkan, apa panggil sini? Tanam, sudah tu ketam panggil juga. Ketamlah. Kalau padi diketamkan, dipotongkan, kata ni panggil pecuk. Apabila selesai sudah, dia ambil buah biji itu bawa balik. Adapun apa dia, tanaman yang kering itu dibakar. Dibakar. Sudah. Bagaimana Musa? Ini biji dibawa. Mana apa dia pokok dia tadi? Dibakar. Kenapa mau bakar sedangkan hakmu? Musa pun fahamlah. Jadi yang ambil bawa balik hanya biji. Buah saja. Adapun pokok jeramin yang sana panggil, sini panggil tak jeramin? Panggil juga. Jeramin itu dibakarkan. Jadi siapa nak kata apa kepadanya? Karena kita Tuhan punya. Kita yang menanam, kita yang mengetam, kita yang memotong. Kita ambil yang ni simpan di tempat ini, yang ini kita bakarkan. Yang lain tak boleh nak kata apa-apa kan? Itu masalahnya. Pada kata habis dia pergi pada akhir, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sampai situ kita ahli sunnah. Nah, kenapa Musa? Ini tak akan. Dan pernah Musa pula satu kali dia sakit gigi. Dia merayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tanya ubatnya. Maka Allah Taala bagi tahu kepadanya suatu tanaman yang untuk jadikan ubat. Maka Musa ambil, bubuh, hilang. Lama kelamaan Musa sakit pula. Lama sakit. Bila sakit dia pakai selalu ambil ubat. Bila ambil maka tak hilang. Lalu dia tanya Allah, bagaimana dulu kamu menyatakan kepada aku bahawa ini ubat, sekali ni aku makan tak jadi. Kalau dulu mu tanya aku, sekarang mu tak tanya aku, mu tuju ke situ tu, hati mu tinggal aku. Tengok ni maqam hasanatil abrar
sayyi'atil muqarrabin. Nasbah yang muqarrabin tu sekadar tu kena marah dah. Kita selalu bawa bekal nak ubat tak apa. Mana kata ubat kita sediakan kerana kita ada penyakit selalu pening dan sebagainya, lalu kita bawa ubat. Ini bawa ubat sebagai atas jalan ikhtiar usaha bersedia untuk ini, tapi hatinya semua Allah yang memberi mekahkan. Ini pun demikianlah segala amal kita yang baik dijanjikan dengan azab jika sekiranya Allah tidak ampun, dia kena kait gitu kan. Adapun kufur itu dengan tidak ada jika mati atas kufur gitu, maka dia azabkan. Bila orang yang buat baik dijanjikan dengan balasan baik macam tadilah, semata-mata kurniaan dari dia, jadi azab semata-mata adil darinya. Apa lagi kita nak kata? Bila adil darinya. Lepas tu nak lagi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Kita selaku hamba serah jelah. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Tapi semua tak ada hikmah kan. Allah buat tidak sia-sia. Ada hikmah. Kadang-kadang kita hikmah ni masa lama baru kita dapat pengertian. Kadang-kadang cepat kita dapat. Ya. Sama lagi boleh. Nak bina lagi atas saat ni, atas soalan saat ni. Tapi dah cukup 11. Boleh lagi nak sambung tanya saat ni. Jadi ya. Masalah tak apa, tak payah tu, tak apa. Selalu. Tuhan di aras itu, Allah Ta'ala di aras. Kafirkah orang yang mengatakan itu atau belum kafir? Yang kedua, masalah kitab Insan Kamil. Bisakah kita belajar kemudian terus kita mengajar apa itu orang-orang kampung ataupun orang lainnya? Ya. Maknanya kitab Insan Kamil itu yang sudah jelasnya bagaimanakah dia itu? Apakah itu sudah salah, sudah ditutupi atau bagaimana itu? Tu setiap ilmu pada umum apa saja ilmu. Dia ada yang daqaik, yang halus-halus bicaranya. Yang dalam-dalam bicaranya. Nah, apalagi dalam ilmu hakikat. Dipanggil setengah pada daqaikil ulum. Yang soalan pertama tadi, jadi pendek kata kita kesimpulannya setiap dalam ayat Quran, sebab tu ulama membagikan, ulama bagi pun ambil daripada Quran sendiri juga yang mengatakan apa dia, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat al-ayah. Daripada situ ulama membahagikan semua ayat Al-Quran yang mengandungi di dalam mushaf itu terbagi kepada satu segi, terbagi kepada muhkamat dan mutasyabihat. Maka yang muhkamat itulah yang teguh, yang nyata, lagi terang, dapat faham dengan senang sekaligus. Muhkamat. Allah sendiri menyatakan hak muhkamat juga hunna. Allah hukum selepas pada dia kata ayat ada muhkamat, hunna sekalian itulah ummul kitab, merupakan ibu, merupakan emak bagi Quran. Ibu, bila disebutkan ibu, mana asal diberpegangkan hanya ibu. Tengok kita apa tak lepas pada ibu. Apa masalah kembali pada ibu? Kadang-kadang kita ada cemas apa? Ibu. Panggil ibu. Allah Ta'ala menggunakan ayat muhkamat itulah merupakan ibu. Artinya asal yang diberpegangkan kita kembali pada situ. Itu ibu, asas kita. Wa ukharu, ada yang lain lagi pada tu mutasyabihat. Artinya ada padanya syubhah. Syubhah kita sini panggil apa? Kalau di Melayu kan? Sama juga syubhah. Arab nak jadikan Melayu sama syubhat. Nak terjemah sikit. Sini terjemah apa? Samar-samar. Samar-samar. Sama tu. Dan ni pun samar. Apa makna samar? Huraian pula.
Tak jelas. Tak nyata. Bukan tak nampak langsung. Kalau tak nampak langsung bukan samar. Tak nampak. Nampak tak? Tak. Nampak tak? Tak nampak. Nampak. Tapi samar-samar. Berartinya sekaligus kalau tengok di waktu malam ada lampunya, kita tengok jauh nampak hitam bergerak-gerak. Apa tu? Nampak tak? Nampak. Tapi samar. Orang ko lembu, ko kerbau, ini tak nyata. Kemungkinan boleh jadi kalau orang pun iya, boleh jadi. Nah, kalau lain pun boleh jadi. Itu samar. Selain pada kita ambil lampu, jelas. Manusia jelas. Muhkamah. Yang kita ada tadi bila jelas. Manusia, orang. Sini panggil orang tak ni? Panggil orang juga? Tak ada panggil lain lagi. Ya, itu nak bandingkan muhkamat, jelas, nyata. Qul huwallahu ahad, nyata. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat muhkamah. Kemudian di dalam tu ada pula mutasyabihat, yang ada padanya samar-samar. Bila yang samar itu kerana apa? Digunakan bahasa satu perkataan mempunyai beberapa pengertian. Panggil lafaz mustarak. Kadang-kadang sini pakai lafaz majal. Ini bahajak pada kita bertolong dengan balaghah. Nah, kita bahajak pada guna balaghah supaya nak tanggung ayat. Maka di antara ayat ia bercakap tentang apa dia Tuhan atas arah, itu terjemahan. Nah, atas terjemah daripada ala selalu biasa dijemah atas. Berarti kita ini alal kursi. Terjemahnya atas kursi. Maka perkataan atas kalau mengajar Arab juga ala lil isti'la. Sebab tu kita terjemah Melayu kata atas. Kemudian perkataan atas itulah apa pengertian atas. Tengoklah kalau ni sebuah makhluk ni terkadang atas dengan mana apa dia atas dengan mana jisim ke atas jisim. Macam kita di atas kerusi, yang hadirin semua di atas lantai, semin dan sebagainya. Ini atas hissi kepada his. Ada pula kadang-kadang kita tak pakai makna hissi gini, pakai atas maknawi. Sama kita makhluk pun. Masalah, kita orang pangkat rendah. Kita orang pangkat rendah, bila orang tanya apa masalah ini macam mana, kita kata tak sudah dengan saya. Kena tanya orang atas. Apa maksud orang atas? Kadang-kadang orang atas dia ada bawah tu. Kita hari ni kena tanya sudah pada orang atas. Kita dak tekak yang kedua, tekak ketiga, tapi orang atas dia bawah. Kita kena turun. Kenapa? Anda kata kena tanya orang atas, bapa tak naik ke atas lagi? Ini kita faham bahawa bukan atas jihad yang dimaksudkan di situ. Ini panggil atas maknawi. Itu kata bukan bila kita semut satu kelimah atas. Nah, bawah. Terkadang bawah dengan makna rendah pangkat. Kata Allah Ta'ala guna atas aras. Ala lil isti'la. Lalu tu makna dia mempunyai beberapa makna. Bila punya beberapa makna, az-zahir itulah apa yang bukan murad. Atas jihad itu bukan murad. Itu dia jadi syubhat apa yang musyabbihah tu. Hingga sampai dikatakan Allah itu di atas. Apa di itu lain dah tu. Kalau kita nak jumlah sungguh, di itu pun, di ni mai daripada mana? Di ni. Pada. Di daripada pada kita buang ke apa, ambil dal saja di atas. Memberi kata li zarfi. Atas arah. Itu cukup sekadar arah. Atas arah. Patut atas mana apa? Tengok. Maknanya atas apa dia? Lil irtifa'. Lil ulu. Tertinggi. Sebab ada di tengah kitab Jawi, Tuhan itu tertinggi atas arah. Maka perkata tinggi macam tadi juga. Tinggi makna pihak, jihad, tinggi makna pangkat. Macam tadi, orang mengaji tinggi. Pengajian tinggi. Ya. Ini pengajian rendah. Pengajian menengah. Pengajian tinggi. Maksud tinggi apa? Kadang-kadang sekolah satu tingkat ya. Kan? Pengajian ini tepat pengajian tinggi.
Ini tempat pengajian sekolah rendah. Apa maksud rendah tinggi? Yang ni pangkat pengajiannya. Itu mana? Bukan semua kata tinggi ialah semata-mata jihad. Tidak. Itu silap faham begini musyabbihah. Lah tu saja. Begitulah dalam cakapan orang-orang ahlillah. Dalam ibarat ahli-ahli haqiqah. Apalagi bercakap apa orang dalam zauqi. Dia cakap mari dengan zauq. Gak kita tidak punya zauq, kita kata ia sesat. Kerana kita tidak ada zauq. Tapi kalau kita juga dapat zauq sama, kita kata ia betul. Contohnya ni air ni, air putih. Air putih panggil dah? Air putih. Biasanya air putih ni kalau tidak memasukkan sesuatu ke dalamnya, biasanya rasa macam mana? Tawar. Ini aslinya. Air putih aslinya bersifat dengan tawar. Kan? Tawar. Tiba-tiba ada satu orang, oi manis air ni. Lalu dia tanya, kamu memasuk sakar ke? Tidak. Gula ke? Masalah. Madu ke? Tidak. Oi, manis kata dia. Manis. Mana orang lain cuba rasa? Semua orang lain rasa tawar. Yang ni gila. Ini bukan dia hukum atas air ini manis. Rasa dia tu manis. Kamu mustahil tak pada akal? Air yang pada aslinya tawar tiba-tiba rasanya manis nasbah orang tu. Mustahil tak pada akal? Pada akal. Mustahil ke jaiz? Kan diam. Jawab dulu. Mustahil ke jaiz pada akal? Pada akal. Jaiz pada akal ada pun pada adat. Ini pada adat mustahil. Biasanya air tawar. Ada hukum akad, hukum adatnya wajib tawar. Mustahil lain pada tawar. Tak kiralah masin kau, masam kau. Mustahil. Pada adatnya tiba-tiba seorang itu minum, oi manis air ni. Manis. Ini mustahil pada adat. Maka dia bercakap atas zauq dari dia. Allah Ta'ala bagi untuk dia rasanya manis. Yang lain tak dapat rasa. Maka dia bercakap atas air ni manis bagi aku. Aku rasa manis. Tak ada mustahil pada akal. Cuma mustahil pada adat. Maka kita nak kata dia sesat. Tak boleh, kita dah tak fahamnya. Lain pada dia umumkan semua air itu manis. Itu salah, orang lain semua kecap. Tak boleh. Bagi aku manis. Tu. Maka orang sampai mertabak tu, cakapan dia tu tinggi mengikut bagaimana zauq dia. Maka kita Alkitab bernama Al-Insanul Kamil. Nah, itu bagi orang buat daripada ahli zauq. Al-Futuhat. Bagi apa dia tu Ibn Arabi. Tu. Kitab tu hingga sampai kan ulama dia sudah kadang-kadang dia tanda selalu di muka surat tu. Inilah kitab-kitab bagi kaum yang haram oleh mutalaah sendirinya di atas orang yang bukan keahliannya. Dia sudah nyata dah. Bagi orang yang bukan ahli haram mutalaahnya. Haram membaca walaupun kita pandai dengan ibarat. Kita mengaji nahwu tinggi, saraf tinggi, balaghah, tapi kita tak faham dalam mazhab Badazuki. Kita mutalaah haram jika tidak merujakkan kepada gurunya yang mursyid dalam medan itu. Sebab setengah pada kita nak dapat ilmu kan, selain pada tuli zaman, masa yang lama, lagi pula irsyadu ustazin. Tunjuk ajar guru tu. Kalau dia tak sampai apa di medan tu, ahli tak boleh kita nak bicarakan. Itulah dikatakan kitab ini kitab yang sesat. Apa maksud kitab yang sesat? Bukan zahir begitu. Kitab ini yang sesat oleh orang yang bukan ahlinya. Sebab dia larang dari awal lagi. Jangan mutalaahkan kitab dengan sendiri jika bukan ahli dalam medannya. Itulah. Maka insal kami siapa rajak dhamir qul huwallah rajak ke Muhammad. Kita kah? Itu. Ya ada huraian dia.
Takhallaqu bi akhlaqi. Kamu berperangailah bersifat dengan sifat-sifat aku. Aku siapa? Berperangailah kamu dengan perangai aku. Aku tu siapa situ? Adalah hadis kursi. Bila hadis kursi, aku kembali pada Allah. Kerana hadis diceritakan daripada firman Allah, tapi bukan Quran. Bila aku kembali pada Allah. Kamu perangailah dengan perangai aku bersifat dengan sifat aku. Bila kamu tu bersifat dengan aku, kamu ialah aku ialah kamu. Sudah tak faham lah kitanya. Sebab tu jangan kita cuba masuk kalau tidak ahli, jangan. Nanti kita lah jadi. Sebab mereka ini dah guna banyak kalimah-kalimah yang musyabbihah. Nasbahnya orang awam. Itulah. Qul huwallah, kita qul huwa ialah Allah. Qul huwa Muhammad ialah Allah. Tak faham kita. Banyak lagi ditanggung-tanggungkan boleh. Banyak lagi kaedahnya. Sebab itulah dinasihatkan kepada kita kalau kita nak mempelajari itu, naklah kita rajakkan kepada yang ahli dalam medan itu. Sebab dalam hadis secara umumnya, iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Bukan ilmu itu saja. Apabila diserahkan segala urusan kepada yang bukan ahli. Dah ialah tu. Bila orang yang bukan ahli dalam salah satu medan, kita pergi serahkan urusannya kepada, maka fantaziri sa'ah, tunggulah. Sa'ah akan berlaku. Kiamat akan berlaku. Yakni berpecahan akan berlaku. Kesesatan akan berlaku. Kerana bukan ahli dalam medan itu. Kita nak belajar ilmu tajwid bukan orang ahli tajwid, mana boleh. Keponya kata izhar. Dah itu kan. Itulah masalahnya. Lepas tu pula dia ada khilaf-khilaf pula, kita nak tahu lagi wajahnya. Kalau kita mengaji satu wajah, tengok huruf, kita katakan huruf apa dia, izhar, huruf idgham ma'al gunnah. Kalau riwayat kita 4 huruf kan? 4 huruf. Ya wa minum faman ya'mal. Tapi kalau di dalam riwayat Hamzah dan apa ni hanya 2 huruf. Baca faman ya'mal, di mana ada nungungnya. Idgham tapi bukan ma'luna bila gunnah. Bagi kita faman idgham tapi ma'al gunnah. Tapi kalau riwayat lain antara idgham bila gunnah. Faman ya'mal. Kalau kita nak baca dalam riwayat lain pada hafaz, kita pergi baca faman ya'mal, yang sana kata tak betul. Kalau kita nak baca dari riwayat apa, kita baca faman ya'mal, tak betul kerana meluput gunnah. Begitulah setiap ilmu dia ada pula selain daripada pada istilah dia, ada pula khilaf di kalangan mereka. Oleh yang demikian, hak itulah yang kita kata tadi, ilmu ni ada fardu ain, ada pula fardu kifayah, ada pula sunnah muakkadah. Tak ada ilmu syarak yang dikatakan makruh, tiada. Malaikatnya orang yang bukan ahli dalam medan. Bandingnya kita nak apa dia, nak memainkan dalam air, nak berenang, sini panggil berenang dah. Dalam air, kalau air yang dalam bagi yang tak pandai berenang, boleh tak nak berenang? Kena main hanya air setakat lutut je. Lutut, setakat pinggang. Tu pun lemah lagi setakat pinggang tu kadang-kadang kan. Itulah secara umumnya begitulah. Bagi orang yang berkeahlian, ya. Tetapi dinasihatkan juga, walaupun kita berkeahlian dalam medan, tak boleh kita musibah secara luas-luasnya. Kerana mengeliru. Sebab tu kalau orang dulu dia nak mengaji cara ilmu hakikat, dia mengaji di tengah malam. Tidur dulu, sekali lena, bangun jam 2 tengah malam, dia mengajar, dia mengaji. Lagi pula kata dia, kalau dengar dia ayam di mana, ayam masuk syurga katanya. Dia kita orang dulu. Itu dia panggil ilmu tu, ilmu yang sulit. Tak kalau sulit, pengajian pun kena sulit. Takut didengar oleh orang yang bukan ahli tu nanti rosak. Itu antara lain. Cukup dulu. Baik. Ya, alhamdulillah, sekadar kalau turut janji tadi tu sudah pun lewat. Dah 20 minit. Tapi ingat kata lewat yang semacam ini semoga-moga
dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat pula kita ni orang panggil pertemuan kita ni lama-lama sekali kata ni kata. Jarang sekali lah. Dah berapa tahun dah? Ni bertemu dah 8 tahun. Lepas tu bila nak bertemu pula Allah alam lah. Oleh tu kalau lewat masa sedikit pun diharapkan maafkanlah. Maka sekadar itu saja kita ucapkan terima kasih di atas menarik perhatian dan kita mencuri masa sini panggil dah. Kalau petani panggil rebut. Rebut masa irtanim. Rebut. Petani kata. Kita mempeluangkan masa untuk mengisikan dalam majlis yang seperti ini. Semoga-moga tidak disia-siakan oleh Allah atas niat kita yang baik. Innallazina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.